السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Jadi kita berhenti di 97 nombor 3, bahwasanya dunia dan akhirat itu sebagaimana, betul? Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Kata pengarang yang ketiga, bahwasanya dunia dan akhirat itu sebagaimana dua daun neraca timbangan. Manakala diberatkan sebelahnya, nescaya jadilah ringan yang satu lagi. Baik, jadi macam neraca. Kita letak sini lebih berat sinilah. Kita beratkan dunia, maka dunia berat, akhirat jadi ringan. Dan ada hadis Nabi SAW yang makna dia macam tu. Siapa yang utamakan dunia, adarra bi akhiratihi, maka dia memberi mudarat kepada akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu, siapa yang mengutamakan, lebih sayang akhiratnya daripada dunia dia, maka dia memudaratkan dunianya. Makna dia apa? Makna dia bila orang yang utamakan akhirat, maka adalah masa-masa dia, adalah tenaga dia, adalah wang ringgit digunakan untuk akhirat. Baik, jadi dari sudut pandang dunia tu macam kurang lah. Ialah masa orang cari duit, hang semayang, hang mengaji. Orang simpan duit, kita pergi haji habis duit, orang pakat pergi jalan keliling dunia. Di sudut sedap nikmat tu, dia nampak kurang. Baik, samalah tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan main mengaji, mungkin ada benda dunia yang lebih seronok. Tengok TV, isap rokok, tidak menyembah kat kedai, itu lebih seronok. Nampak tak? Bila tuan-tuan utama ke akhirat, mungkin ada benda dunia yang lebih sedap yang tuan-tuan abaikan. Kira tuan-tuan tak ada dalam ni malam ni. Tapi bila tuan-tuan utamakan akhirat ni, tuan-tuan duduk di sini, tuan-tuan ada orang yang utamakan dunia, dia malas mengaji, dia lebih suka duduk kedai kopi, isap rokok, menyembang, dia lebih suka terlibat dengan benda-benda lara, maka dia tak dapat ilmu. Nampak tak? Dua daun tu, dia takkan boleh sekali. Cinta dunia menyebabkan akhirat kita terganggu. Cinta akhirat, pastilah ada beberapa benda dunia yang kita tinggalkan untuk kita utamakan pada benda akhirat. Baik, kemudian yang keempat, bahwasanya dunia dan akhirat sebagaimana masyriq dan maghrib. Masyriq ni timur, maghrib ni barat. Kita sebut masuk waktu maghrib ke belum? Maksud dia apa? Matahari terbenam di barat. Masyriq, matahari terbit, nama dia. Tempat matahari terbit tu isim makan ataupun isim zaman. Maghrib, tempat terbenam matahari. Tu kita kata masuk maghrib ke belum? Matahari dah terbenam ke belum? Dan maghrib ni merujuk kepada arah barat dalam bahasa Arab. Dunia dengan akhirat umpama macam masyriq dan maghrib. Manakala engkau menghampirkan daripada satu daripadanya, nescaya menjauh oleh engkau akan yang satu lagi. Yang macam itulah. Bila tuan-tuan bergerak ke timur, tuan-tuan akan makin menjauhi ke barat. Bila tuan-tuan bergerak mendekat ke barat, tuan-tuan makin menjauhi timur. Macam itulah dunia akhirat. Tuan-tuan bergerak kepada kerja-kerja akhirat, tuan-tuan akan meninggal benda-benda dunia. Bila tuan-tuan bergerak ke arah dunia-dunia semua, tuan-tuan akan tinggal benda-benda akhirat. Dia macam tu tuan-tuan. Cuma dunia ni kita ambil untuk apa?
untuk membantu kita mencari akhirat, bukan dilalaikan. Nah, contoh yang lain mudah lah tuan-tuan. Kita beli kereta mahal-mahal, ada setengah orang dia sibuk dengan kereta dia, duk kelebet, tahu kelebet kereta dia, basuh, make up, macam-macam dia sibuk. Ada setengah orang dia beli kereta juga. Kita beli kereta, contohlah kita beli contohnya kita beli Izora lah. Ada setengah orang beli Izora, dia sibuk lah dengan bukan saya kata salah, tapi dia sibuk sungguh dengan dengan make up dia, rim baru, keluar ada tim kan, keluar tim, macam-macam lah. Ada orang beli kereta lebih daripada kita lagi. Contoh dia beli Alphard yang 300-400 ribu, tapi dia tak sibuk tuan-tuan nak kelebek kereta tu. Yang dia tahu dia ada Alphard, dia pergi kuliah sana, pergi kuliah sini. Betul tak? Dia tak habis masa pada benda tu. Benda ni guna untuk aku cari agama, cari akhirat. Dia tak sibuk lah, kok nanti rosak dia repair lah, dia jagalah kereta dia tu. Tapi dia tak habis masa di situ. Alphard tu tak mempengaruhi hati dia. Dia gunakan Alphard ni ke jalan-jalan akhirat. Berapa ramai orang tuan-tuan, dia dapat dunia sikit, dunia yang sikit tu melalaikan dia. Ada kan? Tuan-tuan kalau duit banyak boleh je beli kereta mahal, tapi janganlah kita buang masa di situ. Tidak, jangan buang masa di situ. Dah beli guna untuk kita cari akhirat. Baik. Kemudian macam sekarang ni banyak masjid jadi trend. Tuan-tuan ada van jenazah sini, Alphard ke Velfire. Kalau orang bagi tak apalah tuan-tuan. Sekarang ni kalau saya di masjid tinggi memang ada dah Velfire. Masjid tinggi saya dengar lama dah depa masjid tinggi antara yang terawal pakai. Masa mula-mula depa kutip duit tu depa sebut, yalah masa hidup tak pernah naik, bagilah masa mati dia naik. Saya tak faham dia punya sifir tuan-tuan. Macam mana sifir dia dulu? Itu yang saya ingat masa dia nak kutip duit tu dia sebut. Yalah orang ni tak pernah naik Velfire kan, jadi biarlah masa mati dia naik lah. Saya tak faham cara fikir tu, saya tak faham. Orang yang mati ni dia tak ada heran dah tuan-tuan. Velfire ke tuan-tuan, naik Hummer ke lagi mahal punya, Hummer lagi mahal. Hantar pakai Ferrari ke, hantar pakai BMW X5 ke lagi mahal lagi. Pakailah kereta mahal lagu mana pun, dia tak pandang pun. Betul tak? Amalan dia tak pandang langsung, seolah-olah kesian kat mayat, bagi dia merasa dah. Dia bukan mayat tu nak merasa, toke driver tu yang nak seronok itu sebenarnya. Tapi dia gunakan nama mayat. Entah-entah lah mayat tak boleh bercakap. Tidak nak. Dia kata mayat, bagilah mayat selesa sikit. Nak bagi mayat selesa. Inallah. Mayat ni tuan-tuan dia berdasarkan apa? Amalan dia. Kalau dia orang baik, dia qaddimuni, segerakan aku. Qaddimuni, segerakan aku. Kalau dia orang jahat, ke mana nak bawa aku? Dia tak ada heran dah tuan-tuan, Velfire ke bukan Velfire. Jadi tuan-tuan tak perlulah habis duit masjid di situ, pandangan saya lah. Kecuali kok ada datuk mana nak bagi ke tuan-tuan, silakan. Tidak kan, nak bagi tak apa, silakan. Kok ada orang nak infak, sayanglah tuan-tuan kalau duit masjid ke situ, padahal kita boleh manfaat pada benda yang lain. Yang lebih berfaedah, yang lebih bermanfaat. Kita buat tabung am ke, tolong betul, boleh tabung am, buat kutipan am ni bolehlah kita tolong anak qaryah yang susah dan sebagainya, betul tak? Gitu tu lebih bagus. Baik, agak-agak aircon mayat rasa ke sejuk aircon Velfire tu? Tak rasa. Baik. Kemudian bahawasanya dunia akhirat, baik macam kemudian yang kali, bahawasanya dunia dan akhirat sebagaimana dua mangkuk. Mangkuk tu, salah satu daripada kedua dipenuhkan dan yang satu lagi kosong akannya, maka dengan kadar barang yang engkau tuangkan dia daripadanya pada mangkuk yang satu lagi hingga penuh, ia nescaya jadi kosong mangkuk yang satu lagi. Macam ni, kita ada satu gelas ada air, satu gelas lagi kosong. Bila kita tuang gelas dunia, satu lagi gelas akhirat, kita tuang ayak kita daripada benda dunia, benda akhirat kepada dunia, dia makin kurang hak akhirat tu. Bila kita tuang semua, maka penuhlah semua di bahagian dunia, akhirat tak ada apa.
Habis langsung, tak ada apa. Bila kita tuang sama-sama, sama-sama lah. Akhirat separuh, dunia separuh. Padahal yang kita nak apa tuan-tuan? Yang kita nak apa dia? Akhirat yang banyak, bukan dunia. Dunia ni sekejap ya tuan-tuan. Sekejap sangat tuan-tuan. Sekarang ni pun lagi tuan-tuan dah kahwin, ada anak lagi, rasa cepat. Betul tak kan? Cepat, masa berlalu. Ish. Saya rasa cepat tuan-tuan. Start daripada saya kahwin lah ni, anak pun dah 6. Rasa macam cepat betul tuan-tuan. Masa tu berlalu, tak ingat lah tuan-tuan. Terbanyak tak ingat lah. Cepat sangat masa tu berjalan. Nanti kita lagi sibuk. Betul tak? Kita akan rasa sesat je masa meninggalkan kita. Jadi yang nak diutamakan adalah akhirat, bukan dunia. Dunia ni mazra'atul akhirah. Kita gunakan untuk mencari akhirat. Dan yang kedua daripada hadis ini, itu ialah hadis Abdullah bin Umar. Apabila teringat ia akan dunia dan akhirat, nescaya berkata ia. Ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah, anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini kata dia, wallahi innahuma bimanzilati qadhaini muli ahaduhuma fama huwa illa an tufragha ahaduhuma fil akhir. Bermaknanya, demi Allah bahwasanya dunia dan akhirat itu adalah ia menepati dua mangkuk kayu, dipenuhkan salah satu daripada keduanya, maka tiada ia melainkan bahawa dituangkan pada mangkuk yang satu lagi. Begitulah dunia dan akhirat. Apabila habis masa berhadap kepada dunia, nescaya kosonglah masa untuk berhadapkan kepada akhirat. Nampak? Sebab kita punya hidup ni tuan-tuan, masa kita ni lah harga kita. Sebab kita akan habis masa kita. Masa kita akan tamat, sama ada kita nak ataupun tak nak tuan-tuan, dia akan tamat. Saya yang belum 40 ni tuan-tuan, walaupun nampak macam tua tuan-tuan tapi belum 40 lagi. Tapi kawan saya ramai dah meninggal tuan-tuan. Baru ni pun meninggal seorang, sian. Anak baru seorang kecil, naik motor di Kelang, insiden otak dalam. Dia okey, tapi dalam otak dia pecah. Maka duduk di hospital, buat oksigen, otak dia tak matilah. Sebab oksigen duduk ada. Keluar daripada ICU ke ward biasa, tak mati lagi. Maka doktor nasihatkan, dia okey, zahir luar semua okey. Bawa balik rumah dia di Kelang. Sampai di rumah cabut oksigen, dia pun meninggal dunia. Bila saya tengok, macam mana lah, apakah amalan yang dia bawa. Sebab sekejap di dunia ni, kita nak bawa kepada akhirat yang sangat panjang tuan-tuan. Panjang Allah, panjang sepanjang-panjangnya. Ada orang katakan hidup ni hanya sekali. Salah. Hidup 2 kali. Mati je sekali. Yang itu betul. Dah mati tak mati dah. Kena ingat tu. Dia dah mati tak mati dah. Banyak orang dia kata apa? Hidup ni hanya sekali. Dia lupa akhirat. Sebab kita mati ni sekali je, tak mati dah. Akhirat mati ke? Summa la yamutu fiha wa la yahya. Kita pun dah baca. Dia tidak mati padanya dan dia tidak hidup. Sakit, siksa tuan-tuan maksud dia. Ahli neraka. Tak mati dah. Tuan-tuan, bila kita mati, tuan-tuan bayangkan orang yang mati lah ni tahun 2000. Orang yang mati pada tahun 18, dah 200 tahun duduk alam barzakh. Mati pada tahun 17, tahun 16, tahun apa? 13. Tu kubur lama tu. Kan ada orang yang dah beratus tahun. Kita hidup saat tuan-tuan. Orang yang mati pada tahun 15, sekarang ni dah apa? Dah 500 tahun lebih. Belum kiamat lagi. Alam barzakh pun panjang tuan-tuan. Lama alam barzakh. Nanti di padang mahsyar, 1000 tahun di padang mahsyar. Nanti hisap lama. Titian sirat lama. Lepas je kita mati tuan-tuan, perjalanan sebelum nak pijak kaki ke syurga tu tuan-tuan, jauh sejauh-jauhnya. Kadang saya termenung macam manalah sahabat-sahabat saya yang telah meninggalkan saya dahulu, dia bawa amalan apa. Kadang saya termenung sekejap. Saya harap mereka adalah bekalan mereka. Sebab tu dalam hidup ni, nasihat pada diri saya dulu, jangan ada kita musuh dengan orang. Jangan ada kita benci dengan orang. Mungkinlah kita ada terkilan dengan adik-beradik kita. Mungkin kita ada terkilan dengan sahabat kita. Mungkin kita terkilan dengan sebahagian orang. Janganlah kita mati dalam keadaan kita bawa pemusuhan itu. Musyahanah, jangan bawa. Mungkinlah kita terkilan. Kalau kita terkilan, kita sebut, aku terkilan, tapi aku kasih semua orang kerana Allah. Sebut macam tu. Tak? Kita marah pada adik-beradik ke siapa-siapa, aku terkilan dengan dia, aku tak mau tengok muka dia.
Nabi tak mau tengok muka Wahsy yang bunuh Hamzah. Bukan Nabi benci pada dia, tapi Nabi tak dapat tengok muka dia, sebab dia yang paling tombak tu kan. Dia masuk Islam Wahsy, tapi Nabi tak sanggup tengok wajah Wahsy yang telah membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Bukan kerana Nabi benci pada dia, tapi Nabi tak sanggup tengok. Macam tu juga dalam hidup. Kadang-kadang kita kalau ada kawan yang perangai macam hantu, adik-beradik yang perangai macam jembalang tanah, mungkin kita nak tengok pun dia, bukanlah kita marah, tapi aku tak sanggup tengok orang bukan tak kan, tapi aku sayang kerana Allah, tapi hang pimin jojoh lah. Macam tu lah. Bukan marah, tapi tak boleh lah. Gitu. Dalam hati kita kasih semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan, supaya apa? Jangan kita mati dalam kita bawa pemusuhan. Musuhan dengan siapa-siapa. Biar kita mati dalam keadaan illa man atallah biqalbin salim. Orang yang datang pada Allah dengan hati yang sejahtera. Baik. Jadi masa ni tuan-tuan, masa inilah kita punya, masa itu akan habis. Kita pun tak tahu tuan-tuan, esok, lusa, bila kita akan mati tuan-tuan. Habis je masa kita, habislah hidup kita. Maka kita akan melalui perjalanan yang sangat jauh. Ni masa yang ada ni, jangan malas baca Quran. Masa yang ada ni, jangan malas main mengaji. Masa yang ada ni tuan-tuan, jangan malas buat ibadah. Buat ibadah tuan-tuan. Tiap-tiap hari ada orang mati tak tuan-tuan? Tiap-tiap hari ada orang mati. Betul tak? Tiap-tiap hari. Hari-hari ada orang mati. Kita duduk dengar kan, sana mati, sini mati, situ mati. Saya dulu di Kuala Lumpur, saya ingat ada satu website tu, dia hanya cover kemalangan di Kuala Lumpur. Tuan-tuan, di Kuala Lumpur tiap-tiap hari kemalangan. Pecah kepala, mati, motor lah banyak yang mati. Macam-macam, tiap-tiap hari. Ada satu hari sampai 3 kes. Tiap hari tuan-tuan baca orang buat purata, memang tiap-tiap masa ada orang mati. Ni kita duduk sembang-sembang ni, boleh jadi kat hospital Pulau Pinang ada yang dah nazak nak mati, hospital Tepeng ada nazak nak mati. Tak pergi. Kadang-kadang bila kita pergi, itulah dunia. Kita pergi hospital, kita menyambut anak kita, cucu kita, tapi kena ingat dalam masa yang sama ada orang nazak nak mati di ICU. Betul tak? Itu masa mereka. Sekarang ada orang yang tengah nazak di hospital, ada, boleh pergi. Dia ada nazak nak meninggal, saat itu akan sampai pada kita. Tapi kadang-kadang dunia ni melalaikan. Tidak, dunia melalaikan dunia. Kita tak sedar sampai masa tu sampai pada kita. Jadi ingat tuan-tuan, mati tu hanya sekali. Jangan ingat hidup hanya sekali. Tak, hidup 2 kali. Mati hanya sekali. Jangan sia-siakan masa yang ada ini. Biar mati kita tu mati yang bermakna. Tidak, mati yang baik. Baik, kemudian berkata sahib kitab Al-Qut, ni nama dia Abu Tayyib Al-Makki, di Qutul Qulub. Qutul Qulub ni maksud dia vitamin ataupun makanan untuk hati. Itu nama buku dia, Qutul Qulub, makanan ataupun vitamin gizi untuk hati. Baik, jadi dia yang berkata artinya bahawa engkau manakala penuhlah oleh hati engkau dengan kasih dan asyik kepada dunia dan kepada kemegahannya, nescaya mengkosong oleh hati engkau daripada kasih dan asyik kepada akhirat. Macam tu. Kalau hati kita banyak dunia, memang kosong pada akhirat. Dunia tuan-tuan, akhirat kosong dalam hati kita. Tapi bila kita banyak akhirat dalam hati kita tuan-tuan, dunia kosong daripada hati kita. Itu saya sebut, itulah zuhud. Bukan maksud zuhud miskin, papa kedana, tak ada apa. Tak. Nabi Allah Sulaiman kaya, Sayyidina Osman kaya, Abdul Rahman bin Auf kaya, Sayyidina Abu Bakar kaya. Zuhud ni harta dunia tidak ada dalam hati. Tapi kaya bagus tak bagus? Bagus. Dengan kekayaan kita boleh tolong orang, kita boleh bersedekah, kita boleh infak, kita boleh buat berbagai-bagai kebaikan. Baik, kemudian dan jikalau memenuh oleh hati engkau dengan kasih dan asyik kepada akhirat, nescaya kosonglah hati engkau daripada kasih dan asyik kepada dunia. Dan jikalau bagi engkau sepertiga mangkuk bagi habuan akhirat, nescaya mendapat oleh engkau akan 2/3 mangkuk bagi habuan dunia. Nampak? 1/3 hati kita akhirat, 2/3 hati kita akan pergi pada dunia. Kita yang lebih tahu hati kita ke mana tuan-tuan. Tuan-tuan bersama dengan hati ya. Hati apa lagi? Hati, roh,
Roh, akal dan hati. Roh, akal dan hati, dia benda yang samanya. Roh ni apa? Benda mudah. Dia banyak pandangan ulama, berapa ribu pandangan berkenaan ni. Saya buat pandangan yang mudah. Roh ini adalah kesedaran kita. Tuan-tuan sedar roh. Bila dah mati, kesedaran tu duduk ke lain. Bila kita dah mati, kita akan duduk sini, kita akan tengok jenazah kita yang dah tak bernyawa. Nah, macam itulah kita. Macam tuan-tuan mimpi, tuan-tuan tengok tuan-tuan berjalan, betul tak? Macam kita CCTV. Roh. Kan macam CCTV, kita nampak kita dalam mimpi pakai baju apa, betul tak? Jalan dengan siapa, kita tengok kita. Kadang-kadang kita rasa, kadang kita tengok kita. Macam itulah roh. Roh tu kesedaran kita. Akal ni, kerja utama roh adalah berfikir. Itu kerja akal. Kerja utama roh. Bila tuan-tuan ada kesedaran, gunalah akal. Sebab tu dalam Quran banyak, afala taqilun, afala yaqilun, afala tatafakkarun, fa'tabiru ya ulil absar. So fikir. Sebab bila kita fikir, insya-Allah kita bertindak lebih rasional. Hati, tak mana pula hati? Benda baik yang biasa kita biasakan, dia akan duduk dalam hati dan jadi tabiat kita. Contoh, orang yang tak pernah main mengaji, susah nak main mengaji ni. Tapi tuan-tuan yang selalu dah main mengaji, senang nak main mengaji. Betul tak? Dia dah duduk dalam hati. Dia jadi kebiasaan. Dia jadi tabiat. Itu yang Nabi sebut, hati tu. Jantung hati tu. Kalau dia baik, baiklah seluruh badan. Kalau dia buruk, buruklah seluruh badan. Jadi macam mana nak bagi baik hati tu? Selalu berfikir benda yang baik, bertindak menurut kebaikan. Selalu buat, lama-lama hati jadi elok. Boleh lah, gitu. Hati tu dia kebiasaan kita. Dia melekat dalam hati. Kemudian sepertiga. Jadi kemudian sepertiga mangkuk bagi habuan akhirat, 2/3 bagi habuan dunia. Dan jikalau ada bagi engkau sepertiga mangkuk bagi habuan akhirat, nescaya mendapat oleh engkau akan 2/3 mangkuk bagi habuan dunia. Dan inilah segala bandingan yang menjadi akan dia oleh sahibul qut pada ketiadaan dapat berhimpun dunia dengan akhirat. Dan jikalau adalah dunia itu jadi wasilah tangga yang menghasilkan akhirat sekalipun, tidak berhimpun juga. Mana dia apa? Kasih pada harta. Kita ada dunia, dia maksud dia macam tu. Kalau 1/3 dunia dalam hati tuan-tuan, maksud dia dalam hati tuan-tuan ni 1/3 ni sibuk dengan dunia, 2/3 lagi akhirat. Kalau hati kita ni 1/3, 2/3 sibuk dengan akhirat, hanya 1/3 untuk dunia. Hati kita, tengok kita selalu fikir yang mana. Kita selalu fikir pada benda yang baik, kita bertindak dengan ilmu kita, insya-Allah hati itu makin lama makin baik. Dia jadi biasa dengan kebaikan. Dan sekalipun kata pengarang Qutul Qulub ni, Syekh Abu Tayyib Al-Makki ni, rahimahullah, dia sebut sekalipun dunia yang ada tu dunia yang menjadi wasilah kita pada akhirat, jangan kasih pada dia, jangan letak dia dalam hati. Dia akan ganggu akhirat kita. Contoh dunia yang kita guna apa dia? Kereta, macam saya sebut tadi lah. Beli kereta Belfire, baguslah tuan-tuan nak pakai, bawa isteri, anak-anak, tapi janganlah sibuk dengan dia. Tak? Kalau duduk dalam hati, kalau Belfire tu duduk dalam hati, susah. Mak nak ajak pergi kenduri, tak mau mak, pasal apa? Nanti selisih. Ada kan nanti calak. Ada orang saya tengok beli kereta baru, semua tak boleh masuk kampung, tak boleh, semua tak boleh, takut calak. Kereta tu hamba hang ke, hang hamba kereta? Betul tak? Ada setengah orang beli kereta baru, calak sikit, tak boleh tidur, rusing. Seolah-olah harta tu menguasai dia, bukan dia menguasai harta. Dia pula jadi susah hati. Betul tak? Kerana sikit punya harta, bila duduk dalam hati, kita jadi hamba pada dia. Bukan kita guna dia, kereta tu gunakan kita pula. Tapi ingat pula tuan-tuan, beli benda apa pun kita gunakan dia. Betul tak? Lumrah lah kot nak calak sikit ke, nak jadi apa, kita kawal elok-elok, bawa elok-elok. Tapi kalau nak kena, nak buat macam mana? Nak elok-elok batu kena pom, betul tak? Biasa kan, bawa elok-elok daripada lori jatuh, pecah cermin. Nak buat macam mana? Betul tak? Dunia, anggap ni dunia begitulah. Ada kawan saya, dia beli Velfire, naik kereta kat Kedah, dia terjun lompat, boom, lompat besar, bengkok rim dia, mahal pula tu, pening kepala dia. Lumrah dunia, betul tak? Kalau rasa tak mau rosak, buat apa? Tak payah naik, simpan dalam frame. Pula nak jaga susah. Baik,
Itu ya tuan-tuan. Jangan duduk, jangan, maksud dia kita ada kereta yang kita guna untuk main masjid, untuk pergi mengaji. Kalau kita jadikan kereta tu kasih duduk dalam hati kita, itu juga mengganggu perjalanan kita pada Allah. Memanglah kereta tu kita gunakan untuk ibadah, tapi bukan menjadi sebab untuk kereta tu duduk dalam hati kita, menguasai hati kita, menguasai fikiran kita. Baik. Kadang-kadang sampai buang masa tuan-tuan. Tidak buang masa pada benda-benda yang tak perlu. Ada benda yang mustahak lagi. Saya ada kenal, ada seorang ustaz sekolah, harta banyak, duit banyak, tanah banyak, ratus ribu, tapi orang semua pakat pelik. Orang selalu suruh dia, ustaz pergilah haji. Dia tak mengajak masjid, ustaz sekolah Dia memang tak mau pergi haji. Itu yang pelik tu. Dia tak mau pergi haji. Duit banyak, tanah banyak, ratus ribu, tapi tak mau pergi haji. Pelik lah. Mungkin dia fikir duit dia kurang ke apa ke, saya tak pastilah. Dan yang sedihnya, dia meninggal dunia pun dalam keadaan dia tak pergi haji. Sayang ya, betul tak? Sayang sayang duit, tak mau pergi haji lah, habis juga, betul tak? Habis juga. Orang lain yang dapat harta tu. Kemudian dan kemegahan mana? Alhasil, mana-mana orang yang telah kasih dan asyik kepada dunia dan kepada kemegahannya, sepanjang hati dia kasih, asyik tau, asyik ni dia apa? Asyik lah, Khalid, dia alayan macam tu duk, itulah asyik tuan-tuan, khayal dengan dia kepada dunia dan kepada kemegahannya, nescaya jadilah ia lupa, tiada ingat ia kepada negeri akhirat dan kemegahannya. Nak bagi tahu yang itulah. Kalau dunia duduk dalam hati, memang dia tak fikirlah kehebatan akhirat. Dia tak fikirlah betapa hebatnya apa kerajaan di akhirat. Dia lupa bagaimana syurga Allah. Dalam Quran banyak sebut tentang, suruh kita ingat tentang akhirat tu lebih baik. Wal akhiratu khairul laka minal, wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik pada yang dunia punya. Mamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidak adalah kesenangan dunia melainkan apa? Kesenangan yang menipu. Betul tak tuan-tuan? Quran sebut banyak kali mata'ul ghurur, mata'ul ghurur. Hidup dunia ni kesenangan yang menipu. Betul ke tak betul? Betul tuan-tuan? Betul. Pasal apa menipu tuan-tuan? Sonok lagu mana pun kita kena tinggalkan. Betul tak? Sonok lagu mana pun kita kena tinggalkan. Kita suka satu keadaan, peristiwa, satu majlis, tapi dengan berlalunya masa kita kena tinggal majlis tu. Betul tak? Lagi kesenangan yang menipu lagi apa? Kita boleh dapat segala nikmat di dunia, tapi kalau berlebihan dia tak jadi nikmat, dia jadi sakit. Makan gula banyak kecil manis. Dia tuan. Nampak? Dunia. Suka makan seafood banyak, tiap-tiap malam makan cakotiau, gaut. Betul tak? Dunia. Dia ada timbal balas. Kolesterol tinggi, macam-macam lah tuan-tuan. Dunia Allah Ta'ala suruh kita lihat tentang makan, tentang pernah makan makanan yang sedap. Kita makan dengan hidangan macam-macam perhiasan, lawa dengan bagai-bagai minuman, kita makan Allah nikmatnya. Selang 2-3 jam kita pergi tandas, keluar dia jadi tak elok lah. Betul tak? Itu dunia. Sekejap kita pakai elok, sekejap nanti dia keluar dah tak elok. Dunia itu fana, dia binasa, dia kesenangan yang menipu. Baik, kita masuk kesenangan yang menipu ni apa? Sekejap aja, lepas tu dia hilang. Sekejap tu dia hilang. Setelah sedih, datangnya gembira. Datang gembira, datang sedih. Betul tak? Sekejap ketawa, sekejap menangis. Macam tu sampai mati. Duk pusing macam tu. Baik, jadilah ia daripada ahli dunia, maka jikalau ia alim, maka jadi ia alim dunia, bukan alim akhirat, seperti yang jatuh daripada alim ulama yang muda-muda sekarang itu. Bila dunia yang lebih besar dalam hati dia tuan-tuan. Dia ada satu kata-kata hikmah. Bisa dengarkan hikmah apa? Syekh Athaillah Askandari, tahu Hikam Athaiyah dia panggil. Dia sebut satu hikam dia yang bagus, hikmah dia. Antara kata-kata dia sebut, dia kata kaifa yashruqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atih. Bagaimana hati seseorang hamba tu nak bercahaya.
Bagaimana hati manusia itu, seseorang hamba itu, tak kira dia alim ulama ke, dia orang biasa ke, macam mana hati dia nak bercahaya, sedangkan suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atih, sedangkan apa, bayangan-bayangan dunia berada pada cerminan hati dia. Mana dia dunia banyaklah hati. Betul tak? Tengok Shopee, tengok handset baru, model apa keluar. Bukan saya kata salah, cerminan dunia berada dalam hati. Apa jadi kadang-kadang kita lupa, mungkin di sana ada orang yang memerlukan. Tak, mungkin di sana duit tu kita boleh guna pada tempat yang lebih baik. Tapi bila dunia duduk dalam hati, jadi macam tu. Betul tak? Kereta elok-elok, nak tukar cat apa pula tu, dah cat elok lagi. Dunia yang takkan habis. Saya jumpa satu orang kereta elok baru beli Alza, dia warna biru, cantik, baru beli. Dia pergi colour warna pink. Saya pun pening, saya ingat pelik nafsu manusia ni tu. Pelik keinginan. Betul tak? Dia macam-macam kan. Nafsu ni pelik-pelik. Kalau kita ikut dia, kita jadi macam tak ketuan hala kan. Tuan-tuan, banyak orang dalam penjara. Pasal apa dalam penjara? Pasal ikut nafsu. Betul tak? Marah ke orang, bunuh orang, masuk penjara 302. Betul tak? Nakkan duit, mencuri, masuk penjara. Nakkan duit, rasuah, masuk penjara. Nakkan apa? Nakkan duit, edar dadah, kena gantung. Betul tak? Kena tangkap. Semua orang yang masuk penjara, tuan-tuan, semua kerana apa? Dia kena nak memenuhi keinginan dia, keinginan dia. Jadi tuan-tuan, bagaimana hati tu nak bercahaya, sedangkan dalam apa, cerminan hati itu ada dunia. Tuan-tuan cek diri masing-masing lah. Diri saya dulu, tengok dalam cerminan hati kita ni banyak dunia tak? Kalau banyak sangat dunia tu, sebab tu kalau tuan-tuan perasan Nabi SAW sangat dunia ni macam tak ada, tuan-tuan. Padahal Nabi kaya. Tu Nabi SAW kan, ada isu itu Nabi Muhammad ada jubah yang harga dia 33 ekor unta. 33 ekor unta. Jubah Nabi tu. Bukan Nabi beli. Nabi tak beli jubah macam tu. Tapi orang bagi, orang sayang kat Nabi. Orang datang orang bagi jubah Nabi harga 33 unta. Berapa harga dia? 33 kali 10 ribu. Unta boleh kata-kata sekok 10 ribu lah. 33 kali 10, 330 ribu. Kita tak tahu bagaimana kain dia, bagaimana mungkin zaman tu dia kain tu dia agak apa, jarang-jarang ada kualiti turunan dia, sangat hebat. Sahabat datang bagi kat Nabi harga 330 ribu. Tapi Nabi pakai, dah orang bagi ni pakai. Orang bagi ni pakai. Tapi tak ada dalam hati Nabi. Cuba kita tuan-tuan, orang bagi kita Velfire 330 ribu. Allahu Akbar. Duk polis je. Polis je tuan-tuan. Dia punya galik tu tuan-tuan, Velfire tu masuk dalam hati dia. Bini nak bawa, jangan. Tutup pintu kuat sikit, nak bagi rosak lah. Pecah ni. Velfire duduk dalam hati. Dia pula jadi hamba Velfire. Tak apalah, Nabi pakai sat. Lepas tu kadang tak sampai seminggu pun Nabi pakai, tiba-tiba ada sahabat puji, ya Rasulullah, cantik jubah. Nabi hadiahkan pada dia. Nak cerita betapa dunia tu tak ada dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dunia dalam hati. Boleh pakai. Tuan-tuan boleh, kalau dah memang kaya, boleh pakai Velfire. Macam saya sebut kat tuan-tuan, ada orang yang kaya apa, pendapatan bulanan 140 ribu tu kan. Dia dah pencen meniaga, businessman di Malaysia ni. Dia masih lagi sebulan, orang rani bisnes dia 140 ribu. Dia punya bulanan 70 ribu dia dah infak. 70 ribu memang dia sedekah, mahat, tahfiz, berata dia bagi. Tinggal lagi 70 ribu. Yang ni yang dia bedak-bedak pada ahli keluarga dia, bagi isteri dia, bagi anak dia, bagi sana, bagi sini. Dah bagi semua, masih lagi berbaki pada dia 20 ribu. 120 ribu ni semua dia infak, tuan-tuan, habis pada isteri, keluarga, apa semua. Yang orang lagu ni tuan-tuan, kalau kita berkata dia pakai Ferrari pun kita tak kata dia apa, membazir. Memang dia mampu sungguh, dia sedekah lebih pada kita. Itu yang kita tengok sahabat Nabi, yang kita tengok hidup mewah, dia infak tu orang lain tak boleh lawan. Menunjukkan harta tu sebenarnya tak ada dalam hati dia pun. Dia infak tu di luar biasa, kita fikir. Betul tak? Orang tak terfikir infak dia. Harta tak ada dalam hati dia, tapi dah ada lebih dia pakai lah. Betul tak? Ada lebih pakai lah Velfire sat. Pakai lah nak rasa sat. Tak ada apa pun. Begitu tuan. Dunia tak duduk dalam hati dia.
Kemudian jika alim maka jadi ia alim dunia, bukan alim akhirat, seperti sedang jatuh daripada alim ulama yang muda-muda sekarang. Dan apabila yang sekarang ini sebut dululah, dah ada dah yang cinta kemegahan, cinta pada dunia, bukan nak kepada akhirat. Saya lupa kata-kata Ibnu Athaillah tadi tu, saya habiskan sikit tuan-tuan. Bagaimana hati nak bercahaya kalau gambaran-gambaran dunia berada dalam hati. Ingat, kalau banyak sangat dalam hati kita, ingat handset model baru, nak modify kereta, dunia semua, dunia, memang hati tu takkan bercahaya. Kemudian sambungan lagi dia kata, am kaifa yatma ay yadkhula hadratullah, bagaimana kau ingin masuk dekat kepada di sisi Allah, sedangkan wa huwa lam yatub bin janabati ghafalatih, sedangkan dia masih lagi belum bertaubat daripada kelalaian dia. Lalai tuan-tuan, kita banyak lalai kan, lalai main Facebook, scroll, lalai. Kita takkan masuk di sisi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Am kaifa yafhamu daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatih, dan bagaimana dia nak jadi orang yang faham benda-benda yang rumit-rumit, orang yang bijak, ada hikmah di kepala dia, dia bercakap keluar hikmah, macam Luqmanul Hakim, macam Ibnu Athaillah, sedangkan dia belum bertaubat daripada kekeliruannya. Banyak lagi benda keliru-keliru, dia tak mengaji, dia tak mengaji, keliru, mengaji hilang lagi keliru. Baik, kemudian sekarang, dan apabila tiada kasih dan tiada asyik ia kepada dunia dan kepada kemegahannya, dan jikalau ia memilih akan beberapa harta yang banyak sekalipun, nescaya jadilah ia kasih dan asyik kepada negeri akhirat. Jelas, dia ada harta banyak, dia kaya, tapi hati dia tak kasih pada dunia, maka hati dia akan kasih pada akhirat, sekalipun harta dia banyak. Baik, kemudian dan kepada kemegahannya, kemegahan akhirat yang kekal kerana tampak dan terus dan lurus mata hatinya akan bahwasanya nikmat syurga dan kemegahannya itulah yang kekal selama-lamanya. Adapun nikmat dunia sementara sebelum mati dan kiamat jua. Dan apabila ia kasih, jadi dia nampak macam tu, dunia, nikmat dunia sementara, nikmat akhirat lah yang kekal selama-lamanya. Dan jikalau ia miskin sekalipun, nescaya jadilah ia lupa tiada ingat kepada negeri akhirat dan kemegahannya, kerana berapa banyak orang yang kaya di dunia seperti Nabi Sulaiman dan lainnya daripada wali-wali, maka jadi kasih mereka itu dan asyik mereka itu kepada negeri akhirat dan kemegahannya. Nak bagi tahu, ada sebahagian orang miskin, duit tak ada, tapi hati dunia. Tak ada, dia fikir dunia je, dia miskin, harta tak ada pun. Itu bukan orang yang zuhud. Sekalipun dia miskin, tapi hati dia ingat dunia, dia bukan orang yang zuhud, orang yang dilalaikan dengan dunia. Tapi kalau orang yang kaya, hati dia tidak ada dunia. Kaya tu, macam mana boleh kaya? Kerana Allah Ta'ala suruh kita cari rezeki. Siapa suruh cari rezeki? Allah Ta'ala suruh. Itu kewajipan kita. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan kerja misi rumput, tetapi misi rumput rumah orang, dah habis misi rumput, dia dah janji dah, habis misi rumput rumah aku bagi upah 150 contoh, 150. Kita pun pergi misi rumput apa semua, dah habis mesin, dia tak bagi upah, dia buat keri ni. Kita pun minta lah, mana upah, janji dah. Dia kata, hang ni kerja tak ikhlas, kerja nak duit ni, mata duitan, contoh. Kan ada orang macam tu kan. Jawapan dia macam mana? Jawapan dia macam ni, kerja kerana Allah, aku minta kat hang ni pun kerana Allah. Macam tu. Faham? Aku kerja ni kerana Allah, aku minta ni pun kerana Allah. Yang suruh kerja ni Allah, dan Allah SWT suruh kerja ni untuk dapat duit. Betul tak? Duit ni untuk sara hidup aku dengan keluarga aku. Aku kerja ni kerana Allah, aku meminta duit ni juga kerana Allah. Dan Allah Ta'ala juga merintahkan hang tunaikan kewajipan hang. Betul tak? Macam tu. Jangan malu. Kita kadang-kadang bila orang sebut macam tu, macam tak ikhlas. Tak, aku ikhlas bekerja dan aku ikhlas minta duit ke hang. Kalau aku tak minta, hang masuk neraka.
Betul tak? Hang tak tunaikan kewajipan hang. Macam tu. Tapi biasanya kita segan. Betul tak? Malu. Ada setengah orang yang kena. Betul tak? Nanti minta, nanti kata kerja nak duit ya. Betul tak? Nak duit ya. Lah, memang Allah Ta'ala suruh cari rezeki. Betul tak? Fa idza qudiyatus salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bila habis main Jumaat, bertebarlah di atas kaumi, carilah rezeki. Tentang berniaga nak untung tak? Berniaga. Ada tak Nabi berniaga? Ada. Nabi apa? Nabi ada Nabi Nuh tukang kayu. Nabi Daud tukang besi. Nabi Muhammad berniaga tak? Berniaga. Daripada Mekah pergi ke Syam, untung tak? Untung banyak. Betul tak? Untung banyak. Ada ke patut tuan-tuan berniaga untung? Tuan-tuan berniaga nasi lemak contohnya lah. Untung sehari 500, untung bersih. Orang kata apa? Hang ni dunia betul hang ni. Hang patut berniaga modal RM1, berniaga pun RM1. Oh, matilah macam tu. Matilah macam tu. Memanglah berniaga nak untung lah. Betul tak? Berniaga nak untung lah. Dengan untung lah kita boleh buat, boleh kita nafkah isteri dengan anak-anak. Dia jangan malu. Kita kerja, orang tak bayar kita punya duit, hak kita tu. Betul tak? Hak kita. Ikhlas ni bukan makna dia kita apa? Kita menggugurkan hak, bukan. Baik, kemudian selama mana ni? Sampai mana ni? Sulaiman dan wali-wali jadi kasih mereka itu dan asyik mereka itu pada negeri akhirat dan kemegahannya dengan membanyakkan amal ibadah dan beberapa banyak orang yang miskin, maka tiada jadi kasih mereka itu dan asyik mereka itu kepada negeri akhirat dan kemegahannya, bahkan kasih mereka itu dan asyik kepada dunia dan kemegahannya, kerana buta hatinya mereka itu daripada nampak pandang mereka itu kepada negeri akhirat dan kepada kemegahannya. Nampak tak? Semestinya miskin tu zuhud. Tak? Ada orang miskin yang zuhud, ada. Dia miskin dan dia zuhud, ada. Imam Syafi'i miskin, sangat zuhud. Imam Ahmad bin Hanbal miskin, sangat zuhud. Imam Abu Hanifah kaya yang amat-amat, sangat zuhud. Imam Malik sangat kaya raya, sangat zuhud. Tapi ada tak orang yang kaya tak zuhud? Betul tak kan? Dia dah kaya, rasuah sana sini. Pasal apa? Dah kaya dah. Dah kaya dah. Duit harta berbilion-bilion dah. Rasuah. Pasal apa? Dunia takkan puas. Macam minum air laut. Dunia ni macam minum air laut, dia takkan puas. Ada tak orang miskin yang tak zuhud? Ada. Dah miskin tapi duk ingat dunia. Ingat dunia tak zuhud dah. Zuhud tak zuhud, tengok pada hati. Pada hati dia. Mereka itu daripada nampak kepada negeri akhirat dan kepada kemegahannya. Bahkan apabila nampak pandangan mereka itu kepada dunia dan kemegahan jua, maka mereka itu dinamakan ahli dunia. Nampak? Tak kira kaya ke miskin. Hati itu duk fikir dunia, dia ahli dunia. Kalau dia miskin sekalipun. Dan jikalau alim, maka dinamakan alim dunia yang besar. Salah yang tersebut di dalam beberapa hadis yang tersebut tadi, maka tidak dikehendaki dengan tiada kasih kepada dunia itu membuangkan segala harta. Dengan umpama dijualkan atau digadaikan, maka itu dinamakan safih, bodoh. Bukan maksud zuhud ni tak mau dunia, habis semua buang dunia, tak ada apa langsung, bukan. Nabi pun kaya, Nabi Sulaiman pun kaya. Ramai je orang yang kaya-kaya. Ada sufi yang terkenal kan, yang kaya. Abu Hasan Syadili kaya. Abu Hasan Syadili kaya. Sufi terkenal, tarekat Syadzuli kaya. Tapi harta tak berada dalam hati. Dr. Ali Jumaah Mesir tu kaya raya, ada syarikat buku. Bukan maksud dia bila zuhud buang semua harta, apa pun tak ada. Bukan. Harta tu kena ada. Bila kita ada harta, barulah kita boleh memberi manfaat pada orang yang lain. Itu kelebihan orang yang ada harta, yang tidak ada pada orang yang lain. Siapa ada harta, dia boleh guna untuk membantu orang yang lain, bersedekah siang dan malam. Baik, kemudian yang ditegah oleh syarak, ditegahlah buang harta padanya, maka kerana bahawasanya orang yang tiada nampak pandangan mata hatinya kepada keadaan dunia itu, kehinaan dengan nisbah kepada akhirat dan kekeruhannya, dan bercampur lazat dunia itu dengan pedihnya yang kekal selepas itu, maka terputus oleh barang yang bersih ia daripada lazat dunia, padahal bersegera. Panjang tuan-tuan, kita berhenti ya, panjang. Kita berhenti muka surat 100. Makna dia kita berhenti di muka surat 100.
Makna dia zuhud itu nak jadi ahli akhirat bukanlah makna dengan membuang dunia. Kan dunia cari dunia, tapi hati kita tidak terpaut pada dunia. Cari untuk digunakan untuk akhirat, dan jangan jadikan dunia itu berada di dalam hati kita. Seperti mana doa doa ulama-ulama sufi, Allahumma ij'alha fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Itu doa ahli sufi. Ya Allah, jadikanlah dunia ini hanya berada pada tangan kami. Wala taj'alha fi qulubina, jangan jadikan dunia ini berada dalam hati kami. Habis tuan-tuan. Saya mohon maaf tuan-tuan kalau kurangan dan sebagainya. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sayyidil muslimin wal muslimat, mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahmuda wa la matuda wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam. Alhamdulillah. Pak ngah mana pak ngah?